Ha? Tapi Datuk cakap terdekat ke pilihan raya? Saya cakap terdekat ini ada kemungkinan besar kerajaan Muhyiddin tumbang. Tetapi tak berlakunya usaha daripada Muhyiddin dan juga Hamzah Zainuddin, maka sudah pastilah tidak akan ada gerakan untuk menumbangkan Syafiq Apdal. Dan Syafiq Apdal untuk menyelamat diri dia, daripada dia menyerahkan kursi kepada Musa Aman sebagai Ketua Menteri, sudah pastilah dia mahu mempertahankan kedudukan dia. Dia dah memerintah 22 bulan, dia yakin dia boleh menang. Maka dia pun telah menghadap TYT dan meminta untuk pembubaran. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe COVID yang melanda ni tu, apa kesan dia tu yang kita boleh jangkakan dalam masa terdekat ni tu? Pertama, saya rasa keadaan sebenar angka-angka COVID ni tidak didedahkan dengan sejujurnya. Saya yakin kerajaan mungkin bimbang rakyat panik. Itu sebab angka-angka yang didedahkan adalah lebih rendah berbanding dengan angka sebenar. Keduanya, memang orang politik hari ini dikecam hebat. Tak kira lah belah PN ke, belah PH ke. Saya rasa dua-dua menyumbang. Contohnya macam kalaulah tidak berlakunya usaha daripada Muhyiddin dan juga Hamzah Zainuddin, maka sudah pastilah tidak akan ada gerakan untuk menumbangkan Syafiq Apdal. Dan Syafiq Apdal untuk menyelamat diri dia, daripada dia menyerahkan kursi kepada Musa Aman sebagai Ketua Menteri, sudah pastilah dia mahu mempertahankan kedudukan dia. Dia dah memerintah 22 bulan, dia yakin dia boleh menang. Maka dia pun telah menghadap TYT dan meminta untuk pembubaran. Jadi dalam konteks ini, bagi saya, Muhyiddin, Hamzah Zainuddin sama juga dengan pimpinan-pimpinan UMNO bersatu di Sabah, pimpinan-pimpinan bersatu yang mengusahakan penukaran Ketua Menteri di Sabah, dan juga bekas Ketua Menteri Sabah Syafiq Apdal. Mereka bertanggungjawab bila mana mereka menyebabkan berlakunya pilihan raya di Sabah, yang tidak necessary, unnecessary. Because why? Kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum tak lama lagi, kenapa tak boleh sabar dan kita buat snap election satu kali jalan. Dan untuk pilihan raya Batu Sapi ni, saya rasa kena cari formula terbaik. Kalau misalnya kita rasa tidak perlu diadakan pilihan raya, macam Ketua Pemuda hari ni memberi cadangan supaya diserahkan kepada pihak warisan, Saya tak nak komen lah apa kenyataan Ketua Pemuda. Tetapi saya merasakan bahawa ada cara untuk kita teruskan pilihan raya kecil ni. Kalau boleh diadakan pilihan raya umum sekaligus, kita tak perlukan pilihan raya kecil ni. Cuma kita tunda, tunda sehingga COVID ini selesai. Tetapi masalahnya ada peruntukan undang-undang yang meminta supaya dalam tempoh 60 hari kekosongan itu berlaku setelah diisytiharkan oleh Speaker Dewan Negara, ianya perlu diisi. Jadi apa yang patut dibuat sekarang ni, mungkin SPR boleh
menentukan tempoh kempen hanya 1 hari. Maknanya tak payahlah pergi turun berkempen. Orang Semenanjung tak payah pergi sana. Kalau kempen ini hanya melibatkan orang Batu Sapi, orang daripada luar Batu Sapi tak turun ke Batu Sapi, maka pilihan raya ni boleh diadakan seperti biasa. Tapi jangan heret orang yang daripada luar Batu Sapi masuk ke dalam Batu Sapi. Orang daripada Semenanjung tak payahlah bazir-bazir masa nak pergi berkempen. Biar orang Batu Sapi uruskan tentang kekosongan kerusi. Memang bagi bazir masa, sebab tak lama lagi kalau kita berhadapan selepas COVID selesai, kalau kita berhadapan dengan pilihan raya umum, maka sekali lagi nak kena buat pilihan raya di Batu Sapi. So PRT Batu Sapi nanti, Ya. kalau keadaan tu betul-betul memaksa lah, tidak boleh diadakan juga kan, tapi dia melanggar peraturan dan peruntukan yang telah yang ada. Maknanya setelah 60 hari tempat tu kosong, Mesti ada, tak boleh tak boleh tak isi. letak interim Tak boleh. Wakil rakyat interim wakil rakyat tak ada klausa tu dalam mana-mana peruntukan perlembagaan. interim Perdana Menteri ada. Interim Perdana Menteri pun tak ada klausa tu dalam Perlembagaan Malaysia, tak ada. Tetapi apa yang kita gunakan ialah apa yang dilakukan oleh negara-negara Commonwealth. Ya. So Datuk, satu soalan panas Datuk. Ya. Hari tu Datuk janji beria nak heret orang tu pergi SPRM. Apa cerita ni? Kita bagi 7 hari supaya UMNO membuat keputusan menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. So saya nak beritahulah, alhamdulillah setakat ni ada usaha ke arah itu. Itu sebab saya Datuk bagi peluang lah. Saya bagi peluang dia orang sebulan untuk dia orang selesaikan benda ni lah. Mana dia orang dah bergerak lah. Dia orang dah bergerak ke arah itu. Maknanya kita boleh lihat keruntuhan kerajaan Muhyiddin ni dalam masa terdekat. So baru-baru ni Datuk ada memohon kembali untuk masuk UMNO semula. Ya. Rasanya dah kali keempat lah tu. Entah kali keempat atau kali kelima tak surat lah. 3 kali peguam saya hantar surat kepada pihak UMNO. 1 kali Laskar Cyber dalam satu kumpulan menghantar surat. Dan hari ini juga saya ada hantar surat secara peribadi memohon kepada Presiden UMNO supaya saya punya keahlian sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO di reinstate ataupun dikembalikan. Ya. So apa yang saya dengar ada nampak orang kata positif lah dalam usaha tu. InsyaAllah lah kita bersangka baik. Ya. Kita bersangka baik. Dan sekiranya lah Datuk diterima kembali, apa yang Datuk nak buat sebenarnya dalam UMNO ni? Saya nampak kalau saya dalam UMNO ni banyak saya kena ikut keputusan parti. Tapi kalau keputusan parti itu merugikan parti, saya akan menyatakan pandangan saya lah. Cuma saya harap bila saya nyatakan pandangan saya, pandangan tu biarlah diterima dengan hati yang terbuka. Janganlah saya kena pecat lagi. Itulah dia. So setakat ni alhamdulillah tu macam mana tentang kerjasama MN ni sekarang tu? Dia punya stage kerjasama Muafakat Nasional ni saya nampak akhirnya tak peringkat pas sekarang ni, peringkat sekarang ni. Dia punya buat masa sekarang ni keadaan agak tenang. Keadaan agak tenang. Saya nampak akhirnya PAS akan kembali bersama dengan UMNO. Saya nampak begitu. Kerana Tuan Guru Haji Hadi dengan Dato' Najib ni dia memang hubungan dia sangat baik lah. Sungguh sangat baik. Haji Hadi pun saya rasa tak ada masalah dengan Dato' Zahid. So kalau PAS fikir pasal masa depan PAS, lebih baik PAS bersama dengan UMNO. Kerana peluang mereka nak menang lebih cerah bersama dengan Muafakat Nasional berbanding dengan kalau dia bersama dengan Muhyiddin. Ini yang menyebabkan Muhyiddin pun pening kepala kan. Sebab bila Muhyiddin minta PAS untuk tidak bersama dengan UMNO, tinggalkan UMNO, Haji Hadi tak nak.
Jadi kita harapan tu kita punya apa ni? Kita punya peluang nak melihat UMNO dengan PAS akhirnya menjadi dua parti yang bersama dengan Barisan Nasional ni agak cerah. Sekarang kalau melihat orang kata situasi sekarang ni lah, rakyat lebih bimbang pasal COVID daripada PRU ni tu. Ya. So apa pandangan Datuk lah sebenarnya nak dalam masa yang sama kita ada masalah COVID, dalam masa yang sama kita ada masalah pentadbiran negara ni untuk memajukan negara ni. Yang mana satu lebih utama Datuk pada pandangan Datuk lah? Kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Sebab apa saya kata penting? Kalau kita ada pentadbiran negara yang lemah, maka proses memulihkan ekonomi akibat daripada COVID tu dia akan tergencat. Kena ingat antara punca bursa saham Kuala Lumpur melonjak lebih daripada 300 mata semenjak Perikatan Nasional peringkat awal tu memerintah. Kerana Perikatan Nasional didukung oleh Barisan Nasional, banyak idea-idea Datuk Seri Najib yang diterima pakai, digunakan oleh Muhyiddin Yassin kan. Cuma bila dia dah popular tu, Muhyiddin ni lupa diri. Tu masalah dia. Dia lupa diri, dia anyaya Datuk Najib, sumbat Datuk Najib ke penjara. Kemudian nak kerjakan Datuk Zahid, kan? Kemudian pemimpin-pemimpin Barisan Nasional masih lagi ditekan menggunakan SPRM, masih lagi ditekan menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Jadi benda-benda macam ni yang menyebabkan hubungan di antara pimpinan UMNO kan dengan Bersatu tu renggang. Bila renggang ni, ekonomi jadi tak stabil balik. Yang ini benda yang sepatutnya Muhyiddin perlu sedar lah. Perlu sedar. Dia tak boleh nampak rakus sangat. Dalam masa yang Kalau sama, dia nampak rakus, dia nampak sangat membuli UMNO, maka ini tidak bagus untuk negara. Mungkin dia akan dapat sokongan daripada orang-orang yang dapat BRIM, dapat bantuan prihatin dan sebagainya. Tetapi benda ni tidak boleh terus menerus dia bagi kan. Bila dia tak boleh terus menerus bagi, maka ianya tidak akan kekal. Ianya tidak akan kekal. so apa ni Datuk, boleh ke, mampu ke kalau Muhyiddin nak buat dua perkara dalam masa satu yang sama, dalam satu masa yang sama lah. Mana nak memulihkan Muhyiddin ni hakikat dia boleh kerja 4 jam satu hari je. lemah. Dia cancer stage 4. Kalau dia lemah macam mana nak bantuan orang? Dia bila time dia stres ni, kan? Bila dia stres ni, ianya menambah beban kepada keadaan kesihatan dia yang tak bagus ni. Itu sebab doktor-doktor dia di Singapura apa semua kan, semua dah mula nasihat dia supaya rehat kan. Tapi yalah, bila kita cakap dia tak sihat, dia nak tunjukkan dia sihat konon-kononnya. Itu yang dia pergi main golf kan, dia pergi turun berbaris. Kalau kita tengok biasa perhimpunan bulanan mana dia pergi, tapi sekarang dia nak tunjukkan yang dia sihat ni, dia turun pergi kan, berdiri sama-sama. Sebenarnya dia lebih kurang 4 hari, satu hari 4 jam je lah yang betul-betul dia boleh berkhidmat. So Datuk, ni soalan terakhir lah Ya. Awak cepat sangat terakhir. Sekarang ni ramai lagi orang yang keliru ni pasal Anwar ada numbers lah, apalah itu. So UMNO ni sebenarnya apa macam mana dia nak, Dia sebenarnya tak payahlah kita nak risau pasal Anwar ni. Memang betul Anwar ada numbers, tetapi saya yakin numbers yang Anwar ada tu lebih kepada sokongan yang diberikan kepada Anwar semata-mata nak menurunkan Muhyiddin ni. Kerana ramai yang tak puas hati dengan rasa bongkak Muhyiddin, ramai tak puas hati dengan sifat menindas Muhyiddin, ramai tak puas hati dengan rasa sikap dan attitude Muhyiddin tu sendirilah.
Sepatutnya dia jaga hati sahabat-sahabat dalam satu barisan. Dia tak buat perangai macam ni. So akibat daripada dia buat perangai macam ni, maka mereka ini berpaling tadah, beralih sokongan kepada Anwar. Tapi saya yakin bahawa kalaupun mereka ni bersama dengan Anwar, lebih kepada nak bersama dengan Anwar itu untuk memastikan Muhyiddin jatuh saja. Tapi bila Anwar ada kemungkinan besar dalam 1-2 hari ini akan menghadap tuanku. Saya yakin kalau tuanku memanggil 122 orang ahli parlimen yang Anwar kata menyokong beliau tu, ada kemungkinan besar mereka tidak akan ada 112 orang. Tak cukup. Kerana mungkin ketika itu ahli parlimen daripada UMNO akan mengambil keputusan untuk memohon tuanku membubarkan parlimen. So kalau ketika tu Anwar tak cukup dan ketika itu tuanku baru sedar bahawa Muhyiddin tidak ada 112 lagi, maka sewajarnya tuanku membubarkan parlimen. Tapi bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, maka saya yakin bahawa tuanku pun akan mengambil kira untuk tidak melakukan pilihan raya dalam masa terdekat. Kita dah tengok bahana bila buat pilihan raya di Sabah, kesan dia rakyat yang menderita, kan. Jadi tentu ada kaedah lain, antaranya yang boleh dipakai oleh tuanku, mungkin dia melantik seorang interim prime minister untuk tempoh 6 bulan sebelum satu pilihan raya umum baru diadakan. Jadi tak perlulah bimbanglah. Okey tu. Itulah. Dah jawab boleh soalan pasal nak pilihan raya tu. Okey. So saya rasa memang tak sesuai lah pilihan raya sekarang. Memang tak sesuai. Tapi Datuk cakap terdekatnya akan pilihan raya, so rasa macam tak sesuai lah. Tapi Datuk cakap terdekat akan pilihan raya. Saya cakap terdekat ini ada kemungkinan besar kerajaan Muhyiddin tumbang. Tetapi tidak ada seorang Perdana Menteri baru yang akan sworn in ataupun angkat sumpah menggantikan Muhyiddin. Jadi terpulang kepada tuanku siapa yang dia nak lantik sebagai interim prime minister. Saya nampak lebih kepada keadaan begitulah. Itu bacaan politik saya. Saya ni bukan nujum pak belalang. So, ada soalan lain? Soalan yang dekat ni ada? Semua ahli politik ni patut buang je. Orang sibuk COVID, korang sibuk nak tukar kerajaan. Ini pandangan geng-geng Muhyiddin ni. Kan? Kalau bukan geng Muhyiddin ni, dia cepat-cepat nak tukar Muhyiddin kan? Okey, ada soalan lain? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe